Perpaduan ialah penyatuan yang dipanggilkan sebuah masyarakat ataupun kumpulan dan jiran mereka yang merujuk kepada semua perhubungan sosial yang mengaitkan manusia. Perpaduan juga boleh ditakrifkan sebagai satu proses yang memperpadukan anggota masyarakat dan negara seluruhnya melalui ideologi negara supaya tiap-tiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta satu perasaan kebangsaan dalam kalangan mereka. Istilah ini lazimnya digunakan dalam bidang sosiologi ataupun sains kemanusiaan. Dalam masyarakat ringkas atau biasanya ia mungkin berdasarkan hubungan kekeluargaan dan nilai saling menghormati dan menyayangi. Bagi masyarakat yang lebih kompleks pula, terdapat beberapa teori berkaitan faktor yang menyumbang kepada perpaduan sosial ataupun masyarakat dalam mengharungi arus globalisasi serta menyerajui dunia ketiga. Kita seyogianya memperkasakan keeratan serta perpaduan kaum di Malaysia bagi mengelakkan berlakunya rusuhan kaum. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana terdiri daripada masyarakat berbilang kaum. Kaum-kaum utama seperti Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban dan sebagainya dapat hidup dalam keadaan harmoni. Banyak negara di dunia menjadikan Malaysia sebagai negara yang patut dicontohi kerana masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman walaupun berbilang bangsa, agama dan budaya. Hal ini demikian kerana kebijaksanaan pemimpin kita yang menjadikan perpaduan kaum sebagai utama bagi membina sebuah negara bangsa yang maju. Justru variasi kaum haruslah bergerak sederap pada aur dan tebing sebagai satu sinergi untuk menjadikan negara kita setanding dengan negara-negara maju yang lain. Menurut kata Perdana Menteri yang ke-6, keakraban rencaman kaum merupakan penawar yang paling mujarab bagi menyemarakkan keakraban kaum. Bak kata pepatah, bulat air kerana pembentuk, bulat manusia kerana makan. Selain itu, sinergi daripada semua pihak berganding bahu melakukan usaha-usaha yang proaktif dan efektif dalam merealisasikan aspirasi rakyat seantero Malaysia. Kejayaan yang dicapai bukan sekadar menangani isu-isu tempatan, bahkan ia turut terlibat dalam menangani permasalahan yang menimpa dan dialami oleh masyarakat antarabangsa. Malaysia turut dikenali sebagai sebuah negara yang unik kerana mempunyai penduduk yang berbilang bangsa dan kaum serta mempunyai kepercayaan dan pegangan agama yang berbeza dan majoriti besar warganya terdiri daripada kaum Melayu yang beragama Islam. Seperti yang kita tahu, negara Malaysia merangkumi lapisan masyarakat yang berbilang kaum dan berlainan agama. Perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia yang berlainan agama dapat dilihat melalui jenis pekerjaan yang dilakukan. Antara sektor pekerjaan yang dikerjakan oleh masyarakat Malaysia termasuklah sektor perindustrian sebagai contohnya pekerjaan di syarikat penghilangan, pembangunan teknologi dan maklumat contohnya pengurusan media massa dan sektor penternakan seperti menternak itik dan ayam. Melalui pekerjaan yang terdapat di Malaysia, masyarakat Malaysia dapat mewujudkan suasana harmoni, dapat mengeratkan silaturahim, serta dapat mengelakkan perselisihan faham antara masyarakat Malaysia yang berlainan agama. Hal ini kerana dengan wujudnya kerjasama antara masyarakat Malaysia dengan pemerintah, pencapaian sebegini adalah tidak mustahil. Justru itu, negara Malaysia berpotensi untuk menjadi salah sebuah negara yang termaju dan dikenali di seluruh dunia dalam sektor ekonominya. Sekian dari saya, terima kasih. Di samping itu, masyarakat yang berbilang kaum ini dia bukanlah menjadi satu tembok penghalang kepada pembinaan negara bangsa Malaysia. Hal ini kerana jika bukan disebabkan kepelbagaian kaum yang ada di Malaysia ini, kita tidak akan dapat membangun terutamanya dari segi ekonomi dalam bidang tradisional. Dengan kepelbagaian kaum inilah kita dapat menarik perhatian masing-masing dengan makanan yang variasi dan berlainan bangsa. Contohnya dari makanan tradisional dari suku kaum Kadazan Dusun iaitu linopot, nasi yang dibungkus dengan daun. Selain itu terdapat juga makanan seperti sanggar pape, dia terkenal dari suku kaum Bugis, ambuyat dari suku kaum Brunei dan banyak lagi makanan lain yang terkenal terutamanya di Sabah.
Tidak turut dilupakan juga nasi lemak, makanan kegemaran seluruh rakyat Malaysia. Makanan ini dia merupakan sesuatu yang manusia perlukan untuk meneruskan hidup, maka ia boleh dijadikan sebagai pentas utama untuk membangunkan ekonomi di negara ini. Sekaligus ia juga dapat menarik perhatian pelancong, terutamanya pencinta makanan, untuk datang melawati Malaysia ni. Di sini kita boleh jadikan pelancongan ni sebagai modus operandi kepada pembangunan ekonomi di negara kita. Seperti yang kita sudah maklum, mereka yang gemar akan melancong ni dianggap sebagai orang yang memiliki kehidupan yang mewah, kerana hanya segelintir orang saja yang mempunyai masa dan wang mampu pergi melancong. Bukan itu saja, pelbagai kaum di sini terdapat juga segelintir orang yang sanggup datang ke Malaysia semata-mata untuk melihat adat dan kepelbagaian kaum di sini. Mereka mempelajari dan mengagumi budaya di Malaysia. Oleh yang demikian, pelancongan ini terus menjadi sumber utama tukaran wang asing, dan ia adalah sangat banyak menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Maka secara tidak langsung kepelbagaian kaum ni dia dapat menjadikan sektor pelancongan meningkat dan ekonomi negara kita tumbuh dengan pesat. Sosial membawa satu pengertian yang luas mengenai masyarakat setempat. Antaranya ialah sistem sosial, struktur sosial, mobiliti sosial, bentuk kepercayaan, perhubungan antara kaum dan masyarakat, dan stratifik sosial. Malahan terhadap impaknya terhadap hubungan antara kaum. Impak pertama ialah segi pendapatan. Semasa zaman penjajahan, setiap kaum telah dipisah mengikut tempat tinggal, seperti Melayu di kampung dan Cina di bandar. Namun, kini masyarakat macam bebas tinggal di mana-mana. Impak kedua ialah bidang pendidikan. Terdapat berbagai persekolahan yang berbeza, seperti sekolah Melayu dan sekolah Cina, tapi masyarakat bebas untuk menghadiri sekolah yang berlainan. Dan impak terakhir ialah bahasa. Malaysia mempunyai berbagai kaum yang berlainan bahasa, namun tidak berkomunikasi secara pribadi karena kepelbagaian bahasa kaum maupun hubungan antara kaum berlainan. Assalamualaikum, saya Auni Hazira binti Ruslan. Hari ini saya akan terangkan tentang cabaran dari segi sosial. Dari segi sosial juga terdapat cabaran yang menjadikan usaha pemukan hubungan etnik menjadi pincang. Ini berlaku apabila kurangnya percampuran dan interaksi sosial antara kaum. Apabila perkara ini berlaku, tidak akan muncul rasa kepercayaan dan kekitaan dalam diri setiap kaum dan etnik. Apabila kepercayaan ini telah hilang, maka sesuatu hubungan yang baik sukar untuk dibentuk. Kekurangan ini terhasil daripada pemisahan yang berlaku dari segi fizikal, pendidikan dan kontrak sosial. Pemisahan dari segi fizikal. Pemisahan fizikal ini berlaku pada asasnya akibat keadaan geografi yang memisahkan etnik. Kedudukan yang jauh terpisah ini telah ditambah lagi oleh dasar pecah dan perintah yang mengasingkan pemerintahan dan penempatan, di mana orang Melayu berada di luar bandar untuk menjalankan kegiatan ekonomi bertani dan ke laut. Orang India pula berada di estet dan ladang untuk bekerja di sana, sedangkan orang Cina berada di bandar untuk melombong dan menjalankan perniagaan. Untuk menyempurnakan dasar ini, British telah menyediakan segala kelengkapan termasuk sistem pendidikan di tempat yang diasingkan ini. Akibat pemisahan ini bukan sahaja merenggangkan hubungan dan interaksi, tetapi juga menimbulkan prasangka antara kaum. Seterusnya, pemisahan dari segi pendidikan. Kewujudan sekolah yang pelbagai aliran ini telah menjejaskan perpaduan kaum di Malaysia.
Kini ianya sudah tidak relevan untuk digunapakai kerana sekiranya ia masih diteruskan, maka hubungan antara masyarakat Malaysia akan menjadi semakin pudar dan renggang. Ini kerana sekolah merupakan tempat mula-mula masyarakat Malaysia yang berbilang kaum bertemu dan saling mengenali antara satu sama lain. Bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak pernah menyatakan bahawa beliau bersedia menimbangkan untuk mewujudkan hanya satu sistem sekolah sahaja yang digunakan sekiranya rakyat Malaysia bersetuju untuk mengikut sistem tersebut. Memang kita tidak dapat nafikan di dalam usaha melaksanakan satu-satu dasar baru, kerajaan perlu mengambil kira kehendak rakyat kerana ingin mengelakkan timbulnya perbalahan dan kesan buruk kepada rakyat dan juga negara. Sehingga kini, masyarakat Malaysia masih belum lagi bersetuju dan mencapai kata sepakat di dalam menggunakan satu sistem sekolah pelbagai aliran yang dianggap dapat menjaga bahasa ibunda mereka dan menjamin hak-hak mereka. Akhir sekali, kontrak sosial adalah persetujuan yang dicapai sebelum merdeka di kalangan para pemimpin Melayu, Cina dan India dan parti-parti yang mereka wakili seperti UMNO, MCA dan MIC. Kontrak ini diwujudkan dengan tujuan untuk menyelesaikan perbezaan kepentingan diri atau kelompok masing-masing. Ia juga bagi memastikan kepentingan majoriti dan minoriti diambil kira tanpa menjejaskan hak dan kepentingan masing-masing. Kontrak ini juga akan memastikan persetujuan yang dicapai kekal dan diwarisi turun-temurun kerana persetujuan dianggap memenuhi kepentingan yang berpanjangan dan mesti kekal selama-lamanya demi keamanan dan kemakmuran negara. Ia juga memastikan setiap pihak yang bersetuju mematuhi dan menyampaikan kepada generasi seterusnya agar ia tidak bercanggah dan di masa depan dan seterusnya akan menimbulkan isu yang dapat menggugat hubungan yang terbina. Peranan agama dalam kehidupan warga Malaysia adalah besar. Menurut Malaysia, adalah satu-satunya negara di amal mendefinisikan kaum menggunakan agama dan ia diletakkan dalam perlembagaan. Oleh itu, agama menjadikan persaingan politik tiada penghujungnya. Islam adalah agama terbesar di Malaysia, tetapi apabila keseluruhan penduduk bukan Islam disatukan, penganut Islam menjadi kurang separuh daripada keseluruhan populasi. Oleh itu, dalam persaingan politik yang dilabelkan sebagai politik kaum, agama dilihat sebagai faktor terpenting yang mericikan ideologi nasionalisme setiap kaum. Walaupun tidak dilabel sebagai perpaduan, yang jelas setiap kelompok memperjuangkan kepentingan masing-masing menerusi perpaduan. Ia selaras dengan kenyataan Huntington 1997 berkenaan agama yang mendasari segala bentuk pemikiran, politik, ekonomi, budaya, malah perabadan. Oleh itu, Islam dikenal pasti sebagai asas kepada ideologi yang dipegang oleh dua parti politik Melayu, iaitu Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) dan Parti Islam Se-Malaysia (PAS). Walaupun UMNO dilihat kurang Islamik berbanding PAS, Islam tetap memainkan peranan penting untuk UMNO. Ia dilihat sebagai strategi politik, kempen politik dan corak pembuatan keputusan yang diambil. Oleh yang demikian, agama yang diantaranya menyuruh kepada perdamaian, berbaik sangka, toleransi dan perpaduan seolah kini merangsang kepada perpecahan hanya kerana berbeza agama. Apa yang menarik di Malaysia adalah kedudukan agama dalam politik. Hal ini membawa kepada penghujaan sama ada agama sebagai alat ataupun matlamat. Kedudukan agama ini pula memecahkan sebuah kelompok sebagaimana kewujudan dua parti politik untuk Melayu iaitu PAS dan UMNO. Justru muncul perdebatan mengenai agama yang boleh dikenal pasti sama ada Islam benar-benar diperjuangkan sebagai satu kepentingan atau sentimen Islam dipergunakan untuk keuntungan politik sebuah parti itu.
Perbezaan pandangan dalam mengamalkan agama menyebabkan kaum Melayu secara kasarnya terpecah dua. Akhir-akhir ini pula ada yang berpandangan kaum Melayu berpecah tiga. Perpecahan tersebut adalah menurut perspektif politik kepartian di Malaysia kerana terdapat tiga parti terbesar dianggoti oleh orang Melayu iaitu UMNO, PAS dan Parti Keadilan Rakyat iaitu PKR. Ketiga-tiga parti ini mempunyai ideologi masing-masing. UMNO berpegang kepada nasionalisme Melayu, PAS pula berjuang untuk memartabatkan Islam, manakala PKR yang liberal mahu membudayakan demokrasi di Malaysia. Konklusinya, perpaduan merupakan tunjang dan asas negara Malaysia. Semua pihak haruslah menggembleng tenaga dan berganding bahu untuk memainkan peranan masing-masing dalam menerbitkan semangat perpaduan dalam diri seorang individu yang lain. Jika semua masyarakat berganding bahu, ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, kerana perpaduan rakyat dapat dicapai dan digenggam erat. Dengan ini diharapkan peristiwa hitam seperti 13 Mei 1969 dapat dielakkan daripada berulang kembali. Selain itu, banyak negara di dunia menghadapi konflik atau perang saudara kerana wujud prejudis. Antara masyarakat. Kita seringkali melihat atau mendengar melalui media massa, sama ada media cetak atau media elektronik, mengenai pertempuran yang berlaku sehingga mengorbankan banyak nyawa yang tidak berdosa seperti orang tua dan kanak-kanak. Mujur keadaan ini tidak berlaku di Malaysia kerana masyarakat kita saling menghormati antara satu sama lain. Oleh itu, saya menyeru supaya kekalkanlah perpaduan yang telah kita bina ini agar aspirasi kepimpinan negara untuk menjadi negara maju dapat direalisasikan. Berbagai pihak harus bergerak sederap seia sekata dalam iltizam mencapai hasrat keharmonian dan perpaduan negara. Bak kata pepatah, ulat air kerana pembentung, berat manusia kerana muafakat. Perpaduan kaum merupakan satu misi yang amat penting agar Malaysia dapat mengorak langkah menuju ke arah pembentukan negara bangsa dan menjadi sebuah negara yang mampu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara maju yang lain. Semoga 63 tahun kemerdekaan pada tahun ini akan meningkatkan kesepakatan masyarakat untuk menobatkan Malaysia agar lebih gah dan popular di seluruh negara. Laungan Malaysia boleh perlu diteruskan agar semangat warga negara Malaysia ini diguruni oleh negara luar.